وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ونقلة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Cik Sahwi Ya, Abi. disunatkan sujud sahwi itu ke ataupun sujud sahwi? Yang sebelum disunatkan tu, ketahui olehmu sunat tu. Oh, situ. Baik. Kita dah masuk lagi tu sikit tentang sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah tidak dituntut menampalkannya dengan sujud sahwi kalau terlupa. Bagi orang yang meninggalkannya, yakni sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni sunah untuk mencantikkan semayang. Bi, gambar tak gerak. Gambar tak gerak. Nak kena gambar gerak. Gerak. Tak gerak ke? Okey. Gerak tak? Adli tak gerak? Tak buka video ni. Baik, sunat hai'ah. Hai'ah ni sebenarnya keadaan. Rupa keadaan lah, keadaan hai'ah. Jadi sunat hai'ah ni sunat untuk tujuan mencantikkan semayang, rupa semayang. Tidak seperti mana sunat aba'ad yang dikatakan sunat yang berat. Maka sunat hai'ah ni kalau ditinggalkan tak disunatkan untuk sujud sahwi. Manakala sunat aba'ad pula dituntut menampalkannya dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya sama ada dengan sengaja atau terlupa. Sahwi, sujud sahwi. Perkataan sahwi itu maknanya menunjukkan terlupa lah. Dan ia terdiri daripada 8 perkara. Ia yakni sujud sahwi, sunat aba'ad terdiri daripada 8 perkara sebagaimana yang disebut sebelum ini. Iaitu yang pertama, duduk bagi tasyahud awal. Yang kedua, bacaan tasyahud awal. Yang ketiga, salawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Maknanya ini semua berlaku pada rakaat kedua lah. Bagi semayang yang ada 3 ataupun 4 rakaat. Yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. Ini solat subuh. Yang kelima, membaca kunut. Yang keenam, selawat ke atas Nabi selepas kunut. Yang ketujuh, selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Dan yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud awal tu maknanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu termasuk dalam sunat aba'ad. Kalau dalam tasyahud awal lah, pada rakaat kedua. Selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut, itu pun termasuk sunat aba'ad. Dan juga selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga Muhammad itu adalah selawat ke atas keluarga Nabi, pun termasuk dalam sunat aba'ad. Maksudnya sunat yang kalau ditinggalkan maka sebenarnya rugilah, banyak pahala yang hilang. Maka oleh kerana itulah ditampal dengan sujud sahwi. Sujud dua kali pada sebelum salam. Sujud 2 kali sebelum salam. Kalau sujud sahwi pun terlupa macam mana? Dalam sunat aba'ad terlupa kan? Kemudian
Sepatutnya sujud sawi. Tiba-tiba sujud sawi pun terlupa. Sujud sawi pun terlupa. Jadi kalau sujud sawi pun terlupa, maknanya semayang tu kekurangan lah. Maknanya sebab sujud sawi ni sunat. Ya, sunat. Jadi kalau itu pun terlupa, maka banyaklah pahala yang kurang. Yang tadi dah kurang sunat ba'at, kemudian kurang lagi sunat sujud sawi, maka pahala semayang kita kurang sangatlah. Rugilah kan. Rugi. Sedangkan kita semayang ni bukan untuk dunia. Kita semayang bukan untuk dunia. Jadi semayang kita untuk akhirat. Semayang ni tak ada kredit untuk dunia sebenarnya. Orang kata kalau katakan kita semayang, orang kata tak jadi apa? Tak jadi orang kata nilai tambah kalau kita kita pergi interview ke kan. Interview nak naik gaji ke, naik pangkat ke, interview kerja ke kan. Maknanya kalau kita kata saya semayang lima waktu, saya semayang sunat, benda tu orang yang interview tak pandang lah. Kata tak ada merit dari segi dunia. Jadi semayang ni semua untuk akhirat. Dia untuk akhirat ni malah kita tak nampaklah pahalanya. Sebab itulah pahala dosa ni dia adalah ujian untuk kita. Orang yang ada iman ni yang akan percaya ada pahala, ada dosa. Jadi orang beriman lah yang akan kejar pahala dan orang beriman lah yang akan menjauhi dosa. Jadi kita ni, kita orang beriman ataupun tidak, kita tanya diri kita sendiri lah. Sebab ibadat ni, dia akan ibadat-ibadat yang fardu ain, kita akan tanggung sendiri. Kita yang akan tanggung sendiri besok di akhirat. Kita yang akan jawab sendiri di akhirat. Tak ada orang yang amalan dia yang boleh kita tumpang, tak ada. Baik. Kalau musannif rahimahullahu taala disunatkan sujud sawi bagi masalah berikut. Ini kena perhatikan. Ini ada beberapa perkara yang jadi isu lah, yang menjadikan disunatkan sujud sawi. Yang pertama, bagi sesiapa yang meninggalkan mana-mana satu sunat abad yang tersebut itu sama ada dengan sengaja atau terlupa. Itu dah kita sebut tadi. Maka disunatkan sujud sawi. Sama ada sengaja tinggal ataupun terlupa. Maka sunat sujud sawi. Ini dalam fiqh mazhab Syafi'i lah. Dalam fiqh mazhab Syafi'i. Maknanya kalau katakan kita pergi ke Mekah Madinah kan, kita semayang kat sana, ikut imam tak baca kunut, maka kita ikut imam lah. Kita ikut imam lah. Jadi orang kata habis kita rugi lah, tak dapat kunut. Jadi ikut imam tu lebih utama. Imam di sana. Tapi semayang di sana pun sebenarnya dah besar keberkatannya kan. Semayang kat masjid kat Baitullah tu, kat Mekah, 1000 kali ganda kan. 1000 kali ganda. Kalau di Madinah tu 500 kali ganda. Pahala semayang. 24 jam, tak ada waktu haram. Boleh semayang. Baik, yang kedua bagi sesiapa yang mengerjakan sesuatu. Yang kedua maknanya yang disunatkan sujud sawi. Bagi sesiapa yang musalli, orang yang semayang. Dan dalam semayang tu, dia mengerjakan sesuatu perbuatan yang membatalkan semayang. Benda ni kalau kita buat, semayang batal. Apa syaratnya? Apa dia punya yang diikat dengan apa? Diikat dengan jika dibuatnya dengan sengaja. Kalau buat dengan sengaja, baru batal. Tetapi tidak batal kerana terlupa. Kalau terlupa tak batal. Apa dia? Seperti, dia beri contoh ni, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Dia ada rukun fi'li yang panjang, ada rukun fi'li yang pendek. Ada rukun fi'li yang panjang, ada rukun fi'li yang pendek. Rukun fi'li yang panjang macam rukuk dan sujud, itu panjang.
Manakala rukun fi'li yang pendek, contohnya i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Itu dikatakan rukun pendek. Bagi rukun fi'li. Rukun qauli tak ada. Ini rukun fi'li. Jadi kalaulah katakan kita masa i'tidal tu, kita panjangkan i'tidal sehingga lebih panjang daripada rukuk, dalam keadaan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka sunat sujud sahwi. Begitu juga kalau duduk antara dua sujud, kita panjangkan lebih panjang daripada sujud, maka dalam keadaan tak sengaja ataupun terlupa, maka sunat sujud sahwi. Kalaulah buat dengan secara sengaja, maknanya tahu hukum tu. Dia tahu hukum tu, maknanya dia buat juga. Maka batal sembahyang. Ini kena faham maka batal sembahyang. Tadi kalau kes terlupa itu tak batal. Tapi sunat sujud sahwi. Satu. Dan juga apa lagi contoh perbuatan yang bila terlupa batal. Terlupa tak batal. Bila sengaja batal. Dan berkata yang sedikit. Berkata sedikit yang tak sengaja dalam sembahyang. Berkata yang sedikit tapi tak sengaja. Contohnya apa? Contoh ni mak-mak lah, mak-mak sembahyang depan dia ada baby ataupun ada anak-anak dan sebagainya, anak-anak kecil. Kadang-kadang bila baby tu buat hal ke sebagainya, mak tercakap tersebut sedikit kataan, maka tak batal kalau tak sengaja. Kalau sengaja tahu hukum tiba cakap juga, itu batal. Okey. Tapi kalau sedikit tak batal. Kalau terlupa. Kalau terlupa dalam sembahyang, terlupa hukum tu, itu termasuklah. Ataupun makan yang sedikit. Makan yang sedikit yang tak sengaja. Tadi sedap sangat makan roti john kan, makan sedap sangat nasi Arab sebelum sembahyang. Masa sembahyang duk teringat kita. Tengok ada kat celah gigi. Tak sedar sembahyang. Punya khusyuknya, bukan khusyuk sembahyang, khusyuk ingat makan kan. Jadi tertelan sedikit, tak sengaja, maka tak batal kalau tak sengaja. Ataupun terlupa hukum, terlupa dalam sembahyang, maka tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Tapi kalau sengaja, memang saja orang kata guna lidah untuk korek makanan kat celah gigi, lepas tu siap telan pula. Siap sedap pula, siap sedawa, itu dah batal lah. Baik, atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Melebihkan rakaat kerana terlupa. Contohnya dah masuk rakaat kelima, terus dah sampai duduk antara dua sujud tu, baru saya ingat, ini dah rakaat kelima ni kan. Dah rakaat kelima ni kan. Maka sunat untuk sujud sahwi. Tapi kalau katakanlah baru naik sampai daripada rakaat keempat tu, dia terlupa, dia naik rakaat kelima, baru naik tu tiba-tiba dia teringat, ni dah masuk rakaat kelima ni. Maka ketika itu dia kena duduk terus. Duduk terus, maknanya dia kena maknanya terus ni lah. Dia tak boleh dah teruskan sembahyang. Dia tak boleh maknanya cukupkan rakaat yang kelima, dia tak boleh teruskan lah. Dia kena duduk terus. Maknanya dia tadi rakaat keempat
Ini kes sekarang dia lupa lah. Dia lupa 4 ke 5 kan. Dia ambil 4 tapi dia tambah ke 5. Itu dalam kes terlupa tadi lah. Jadi dia terus dia terus habiskan yang itu. Kalau dia terlupa maka habiskan yang kelima dan dia sujud sahwi. Dia dalam kes dia syak antara 4 dengan 5. Dia ambil 4 lah. Tapi kalau katakan dia memang dah naik ke 5, tiba-tiba dia teringat. Dia teringat bahawa dia dia dah naik ke rakaat ke-5. Maka dia kena duduk terus. Duduk terus dan maknanya dia kena baca tahiyat akhir dan dia kena salam. Baca tahiyat akhir dan dia salam. Itu kalau kata memang dia dah naik ke 5 dan teringat bahawa dia memang dia dah lebih rakaat. Ya, bukan dia salam. Lepas tahiyat akhir tu dia kena sujud sahwi. Dua kali sujud, kemudian barulah salam. Itu kerana dia terlupa tadi. Kalau dia dah naik ke rakaat ke-5, lepas tu dia yakin dia dah masuk ke-5, dia tahu dia dah rakaat ke-5, dia dah terlebih rakaat, tiba-tiba dia teruskan sembahyang juga. Dia siap baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud sebagainya, maka dia batal sembahyang sebab dia menambah rakaat kerana dia tahu dia dah tambah rakaat. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa keadaan disunatkan sujud sahwi? Ini selain daripada sunat abad lah. Bagi orang yakni musalli, orang yang sembahyang, yang memindahkan rukun qauli. Okay, rukun tu rukun qauli. Apa dia rukun qauli? Ada berapa? 5. Takbiratul ihram, Fatihah, lagi takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian selawat atas Nabi, selawat atas Nabi dan juga salam. 5 rukun qauli. Baik, memindahkan rukun qauli yang tidak membatalkannya dengan sebab pindah. Yang tidak membatalkannya maknanya membatalkan sembahyang lah dengan sebab pindah. Seperti apa? Seperti membaca Fatihah dalam rukuk. Seperti baca Fatihah dalam rukuk. Maknanya tadi katakan rakaat pertama, mungkin benda ni tak berlaku rakaat pertama kan. Rakaat kedua lah katakan. Dia dah baca Fatihah. Ini syarat dia dah baca Fatihah masa rakaat kedua ni. Tiba-tiba dia rukuk dan dia baca Fatihah lagi dalam rukuk kan. Dia baca Fatihah dalam rukuk. Maknanya dia pindahkan rukun qauli itu ke Fatihah. Atau di dalam sujud, baca Fatihah dalam sujud tak? Atau membaca tahiyat pada qiyam. Baca tahiyat tapi masa qiyam. Patutnya tahiyat masa duduk. Akhir tu kan. Tahiyat sama ada tahiyat awal ataupun akhir dan duduk. Tiba-tiba dia baca ketika qiyam. Maka semua ni sebenarnya tidak membatalkan, tapi maknanya sunat sujud sahwi. Kecuali lah tadi katakan dia tak baca Fatihah masa berdiri tu. Patutnya berdiri dia baca Fatihah. Sebab Fatihah ni memang syarat dia masa berdiri kan. Masa qiyam. Tiba dia tak baca Fatihah, dia rukuk. Dia rukuk. Dia rukuk dan masa rukuk tu dia baca Fatihah. Maka maknanya sembahyang dia batal lah. Sembahyang dia batal. Begitu juga bacaan-bacaan yang sunat qauliyah ni. Contohnya bacaan masa rukuk. Masa rukuk sepatutnya baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tiba masa rukuk kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka sunat di sujud sahwi juga. Tapi kalau katakanlah rukun-rukun qauli yang sebab pindah tu membatalkan, itu tak termasuklah dalam kes sujud sahwi ni. Contohnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram patutnya mula kita dibaca di awal kan. Tiba kita pindahkan ke ujung. Kita pindahkan
masa sujud ke, memang batal lah. Sebab takbiratul ihram pun dari segi tertibnya dia kena awal. Allahu Akbar, barulah mula semayang kan. Maka kes takbiratul ihram ni dia rukun qauli, tapi bila dipindahkan batal semayang. Ataupun salam patutnya hujung. Tiba kita pindahkan tempat lain. Itu tak boleh. Ini dalam kes ni ialah kes yang kalau dipindah tak batal. Macam baca Fatihah tadi kan. Atau membaca tahiyat akhir lah. Membaca tahiyat akhir itu rukun ni ke, tapi rukun qauli. Tapi kalau dia berpindah, dia tak membatalkan sembahyang, tapi maknanya sunat sujud sahwi. Baik, yang keempat, melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang sebab dia tidak berhati-hati. Tahaffuz. Melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang. Perkara ini tidak membatalkan sembahyang sebab dia tidak berhati-hati. Maka dia sengaja buat perkara tersebut dalam sembahyang atau kerana syak pada meninggalkan sunat abad yang tertentu seperti kunut, meninggalkan sunat abad, atau tasyahud awal, seperti mengesyaki adakah ia membaca kunut ataupun tidak. Ini dalam kes sunat abad jugalah. Sunat abad. Dia syak je. Dia baca kunut ataupun tidak. Itu pun disunatkan sujud sahwi. Dia kalau katakan dia tinggal, maknanya dia tinggal tu memang dah confirm lah sunat sujud sahwi. Ini kalau syak pun dan meninggalkan kunut taklah membatalkan sembahyang. Tapi sunat juga, walaupun syak, dia sunat juga atau sujud sahwi. Samalah juga dengan tasyahud awal. Baik. Sebab itulah ulama membahaskan dalam sembahyang ni maknanya ada peruntukan sujud sahwi, menunjukkan bahawa sebenarnya bila kes-kes terlupa, macam kita dah baca tadi kan, sebenarnya tidaklah berdosa sebenarnya. Orang kata ni sifat manusia lah, manusia biasa kan. Dia tak masuk dalam pengertian surah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dia tak masuk situ sebenarnya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sembahyang, yang mana dia sembahyang, dia cuai dalam sembahyang. Dalam mengerjakan sembahyang maknanya tak masuk kes ni, sebab sujud sahwi ni boleh cover benda tu. Jadi ayat tu untuk siapa? Untuk kes orang yang lalai mengerjakan sembahyang sehingga terkeluar waktu sembahyang contohnya. Suka mentakhirkan sembahyang, sehingga terkeluar waktu sembahyang. Maknanya dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Itu yang fawailul lil musallin, celaka tu. Itu yang dijanjikan neraka kalau tak bertobat. Jadi jangan pula bila kita sujud sahwi ni kan, kita kata ni celaka lah, masuk celaka. Sembahyang tapi celaka. Tak masuk tak masuk sebenarnya. Baik, yang kelima, syak pada melakukan sembahyang, makna musalli syak. Syak ni maknanya dia 50-50 lah. Yang menyebabkan taradud. Taradud ni maknanya berbelah bagi lah. Berbelah bagi, 50-50. Umpamanya adakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib dikerjakan 1 rakaat lagi kerana kembali pada asalnya tidak dikerjakan. Maknanya 3 ke 4, maka kita ambil 3. Dia memang biasa berlaku tu lah. Dia berlaku syak ni biasanya pada rakaat keempat. Dia syak. Dia hafal rakaat keempat tapi dia syak. 3 ke 4. Maka ambil 3. Ambil yang sedikit. Demikian juga jika hilang syaknya sebelum memberi salam. Ketika berada dalam rakaat yang keempat. Kerana berbelah bagi taradud pada keterlebihannya itu. Dah sampai rakaat keempat. Tiba-tiba hilang syak.
Demikian juga jika hilang syaknya sebelum memberi salam. Hilang syak tu sebelum memberi salam dalam rakaat yang keempat. Kerana berbelah bagi taradud pada keterlebihannya. Apa maksudnya? Maknanya okey, dia tadi dia syak 3 ke 4 kan. Maka dia tambah 1. Ya, dia tambah 1. Tapi pada rakaat keempat tu maknanya sebelum salam. Ketika sebelum salam tu tiba-tiba syak tu hilang. Kita baca balik. Demikian juga jika hilang syaknya sebelum memberi salam. Sebelum memberi salam. Ketika berada dalam rakaat yang keempat. Maknanya ketika berada pada rakaat keempat tu berbelah bagi kerana taradud. Maknanya taradud tu berlaku pada rakaat keempat. Dia tambah 1, rakaat kelima lah. Tapi sebelum salam tu tiba-tiba hilang syak. Maknanya tiba-tiba dia kata, ini dah masuk 5 ni. Syak tadi hilang. Jadi walaupun begitu, tetap disunatkan sujud sahwi. Tetap disunatkan sujud sahwi. Maksudnya gitulah. Itu yang kelima. Baik. Yang keenam, jika ditinggalkan tasyahud awal. Dia ditinggal tasyahud awal. Lalu berdiri. Berdiri kira-kira sampai kepada had yang melebihi had rukuk. Dia daripada duduk, dia bangun. Dia bangun. Dia tinggalkan tasyahud awal. Pada rakaat kedua tu, dia bangun untuk rakaat ketiga. Tapi dia bangun tu dalam keadaan sampai had yang lebih daripada had rukuk, tetapi belum lagi berdiri yang memadai had qiyam. Maknanya kalau katakan dia daripada duduk, dia bangun, katakanlah ni had rukuk kan. Ni had rukuk. Maka dia bangun lagi lebih sikit had rukuk, tapi tak sempat lagi tegak lagi macam had qiyam. Keadaan qiyam lah. Belum dikatakan maknanya qiyam lah, berdiri. Ataupun ditinggalkan kunut. Dia tak baca kunut masa rakaat kedua. Tetapi kembali semula sebelum sempurna sujudnya. Maknanya dia turun, rakaat kedua tu dia turun terus, dia tak baca kunut, tapi dia turun tu maknanya belum sampai had sujud. Seperti dahinya belum lagi sampai ke tempat sujud. Maknanya baru on the way nak tempat sujud. Maka semua bentuk kesilapan itu disunatkan sujud sahwi sama ada dilakukannya secara terlupa atau jahil. Okey, maknanya gini Tadi kes tasyahud awal. Dia duduk. Dia terlupa, dia naik. Dia naik, lebih had rukuk, belum sempat had berdiri, dia teringat. Dia turun balik, duduk antara dua sujud. Dia turun balik untuk baca tasyahud awal. Ni kes ni, maka sunat sujud sahwi. Ataupun dia tinggal rukuk, dia tinggal kunut. Dia turun, belum sempat sujud, dia teringat, dia belum kunut, dia naik balik. Dia belum sempat sujud, dia naik balik. Maka ketika itu sunat sujud sahwi untuk dua-dua kes tu. Sama ada terlupa ataupun jahil. Jahil maknanya dia tak tahulah hukum tu contohnya. Baik, bagi seorang imam pula atau orang yang sembahyang bersendirian, jika ia kembali kepada kunut sedangkan ia sudah hampir kepada sujud, atau kembali kepada tasyahud awal sedangkan ia sudah hampir kepada qiyam, maka kedua-dua itu membatalkan sembahyangnya jika ditinggalkan kedua-dua itu, kunut dan tasyahud awal dengan sengaja. Bukan kerana lupa atau bukan kerana tak sengaja. Yang tadi kes terlupa, yang tadi yang kita bincang tadi kes terlupa. Ini dengan sengaja. Okey, dia
dia mazhab ni bahasan dalam mazhab Syafi'i lah. Imam ni dia imam mazhab Syafi'i lah. Maknanya dia sengaja kembali kepada kunut sedangkan dia sudah hampir kepada sujud. Jadi dia sengaja tinggalkan kunut. Okey, dia sengaja tinggalkan kunut. Pada dia turun, belum sempat sujud, dia naik balik. Dia naik balik, betul dia baca kunut. Tadi dia turun tu sengaja tinggal. Tiba-tiba dia naik balik. Ataupun ataupun ni orang sembahyang bersendirian. Ini pun sama. Kes dia sembahyang seorang tapi sengaja tinggal kunut. Sengaja tinggal kunut sampai dia nak sampai sujud, tiba naik balik. Naik balik, baca kunut balik. Padahal tadi dia dah sengaja tinggal kunut. Dia dah sampai dekat sujud tu, dia naik balik, dia baca kunut balik. Kes dua-dua kes ni batal. Ataupun dia dah tinggal tasyahud, sengaja naik, tak nak baca tasyahud. Dia tak nak baca tasyahud dengan sengaja, maka dia naik, tiba dia turun balik. Bila turun balik tu maka batal. Sama ada di imam ataupun dia sembahyang yang bersendirian. Lainlah dengan kes yang kita sebelum ni kan, itu kes terlupa, itu lain. Kes terlupa. Baik. Kalau musannif rahimahullahu taala dan tidak disunatkan sujud sawi bagi yang meninggalkan tasyahud awal jika ia bangun berdiri tetapi belum lagi sampai kepada had rukuk. Dia bangun tak sempat, orang kata sampai had rukuk tu dia duduk balik. Maka tak sunat sujud sawi. Demikian juga tidak disunatkan sujud sawi bagi yang meninggalkan kunut jika dia turun sebelum had rukuk, kemudian dia naik balik baca kunut. Kerana apa? Tak disunatkan sujud sawi kerana perbuatan yang demikian dianggap sedikit jujur. Yang tadi kita bincang tu yang dah lebih had rukuk tapi tak sampai had berdiri. Ataupun dia turun, dia tak baca kunut, tak sengaja, dia belum sampai had sujud, dia naik balik baca kunut. Itu lain. Itu sunat sujud sawi. Yang ni tak sunat sujud sawi. Okey. InsyaAllah kita akan sambung dah pada minggu depan. Bagi seorang makmum pula tiada pilihan selain wajib kembali mengikut imam di mana dia berada. Wallahu a'lam bissawab. Pekerjaan lidah. Kat mana ni? Zat? Penawar bagi hati sampai mana? Ya, Bik. Penawar bagi hati sampai mana? Kalau tu ikutkan ni. Hadis Rasulullah tu, Bik. Berkaitan pekerjaan lidah tu. Apa? Berkaitan dengan ni. Loba kata-kata Betul. Loba berkata-kata. Itu berkaitan dengan pekerjaan lidah tu. Sabda Nabi tu. Yang mana? Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah tu. Oh, betul. Okey. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala dan kerana itu, kerana apa Kerana kita dah bincang sebelum ni, loba berkata-kata ni sehingga menyebabkan keluar perkataan yang sia-sia. Keluar perkataan yang sia-sia. Dan perkataan yang sia-sia itu boleh bawa kepada gelap hati. Gelap hati.
dan banyak berkata-kata itu boleh jadi kepada mati hati pula, kan? Maka kerana itu semua membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Maknanya Nabi nak tunjukkan betapa besarnya orang kata kesan akibat daripada pekerjaan lidah ni. Maka bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia atas hidung mereka itu, yakni di akhirat nantilah. Ini sebagai gambaran manusia dihina ataupun diseksa, melainkan yang yang diketam oleh lidah mereka itu. Maksud yang diketam ni illa hasaidu alsinatihim. Bukan yang diketam pun. Yang diketam ke ni? Melainkan yang diketam. Hasaid. Illa hasaidu alsinatihim. Hasaid. Hasada. Hasada ni apa? Jangan habis. Ni bahasa kitab lama ni. Dah jumpa dah sebenarnya, tak ingat apa dia. Apa Adli yang diketam tu? Tak tahu Ustaz. Tengah cari kat. Tengah duk cari kat ni. Ada. Dalam kitab Jawi, kitab Rumi tu ketam juga. Yang dihasil. Hasada tu yang dihasil tu. Dalam bahasa Arab, hasada. Hasada. Okey, yang dihasilkan. Sebenarnya hasad itu maknanya yang dituai lah. Kalau katakan padi ke, yang dituai. Jadi maknanya manusia banyak binasa disebabkan oleh perkataan yang terhasil daripada lidah mereka. Nak tunjukkan betapa besarnya implikasi, kesan, natijah, akibat daripada perkataan itu semua. Nampak yang diketam. Baik. Dan sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa yang membenarkan ia akan Allah Taala dan akan hari kiamat, beriman pada Allah dan hari kiamatlah, maka hendaklah berkata ia akan yang baik, yakni yang baik-baik. Cakaplah yang baik-baik. Cakaplah yang baik-baik. Jadi orang baik kena cakap yang baik lah. Dan orang yang cakap baik ni ialah datang daripada hati yang baik. Itu dia. Fal yakul khairan. Senang je. Islam ni senang je. Maksudnya kalau beriman pada Allah dan hari akhirat, cakaplah baik-baik. Sebab apa? Cakap yang baik besok di akhirat dapat pahala. Baik. Auliyasmun. Ataupun diam. Maksudnya jangan cakap yang buruk lah. Jangan cakap yang buruk-buruk. Daripada cakap yang buruk, lebih diam. Itu dia. Tapi kita sekarang ni, orang sekarang lebih suka cakap. Tak kira baik ke buruk kan, dia nak cakap juga. Walaupun benda tu buruk. Itu dia. Jadi orang jenis ni yang dia akan menerima balasan sebab suka bercakap. Ini punca daripada loba bercakap. Loba berkata-kata. Nak sangat cakap. Semua benda nak cakap. Politik cakap, ekonomi cakap, sains cakap, bisnes cakap. Walaupun dia bukan pakar ekonomi, dia cakap pasal ekonomi. Dia bukan pakar agama, dia nak cakap pasal hukum.
Jadi akhirnya manusia akan menjadi binasa disebabkan apa yang diketam, yang dituai daripada lidah dia. Baik, maknanya lebih baik diam. Maknanya lebih baik kita kata saya tak tahu. Tak tahu, diam. Itu lebih baik. Sebab apa? Lebih selamat. Kecuali lah memang kita tahu, tiba-tiba kita tak nak cakap. Itu maknanya kita, kalau benda yang tahu, benda itu yang kita tahu dan benda itu benda mungkar, kita tak nak cakap, itu lain. Itu maknanya kita dah tak masuk dalam tidak mahu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab paling tidak nahi mungkar kita dengan lidah kita. Lainlah kalau benda-benda yang bersifat ijtihadi, benda-benda yang bersifat pemikiran, benda itu kita tak tahu. Daripada kita bercakap, kita salah, lebih baik kita diam. Itu sepatutnya begitu. Baik. Dan bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Oh, ini hadis Bukhari. Berat ni. Tadi pun hadis itu Bukhari. Hadis yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, itu hadis Bukhari Muslim. Syaikhan, dua syekh hadis. Berat ni. Yang hadis yang kita baru baca ni pun rawahul Bukhari. Apa makna dia? Barang siapa menjamin ia barang siapa, maknanya orang tu dia menjamin bagi aku, kata Nabi, akan barang yang antara dua tulang dagu ni, maknanya lidah lah. Dia boleh jamin lidah dia baik. Dan dua kakinya, antara dua kaki ni. Dua kaki ni apa? Kemaluan lah. Jamin. Maksudnya jamin dapat pelihara daripada kejahatan, keburukan. Maka Nabi kata, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Nabi jamin. Nabi jadi penjamin untuk syurga orang yang boleh jaga lidah dengan jaga kemaluan. Dan dikendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu, itu ialah lidah. Dan dikendaki dengan barang yang antara dua kaki, itu faraj, ini kemaluan. Maknanya apa? Maknanya Nabi nak beritahu dua benda ni, dua perkara ni cukup susah nak jaga. Susah nak jaga sebenarnya. Banyak manusia jadi rosak kerana lidah dan banyak juga manusia jadi rosak kerana kemaluan. Semua tu punca daripada apa? Nafsu. Punca daripada nafsu. Betapa ramai orang, hatta orang alim, orang yang baik-baik pun, tapi bila dalam bab nafsu ni dia kalah. Sebab itulah kita ni, kalau kita kita menuntut ilmu, hatta ilmu agama sekalipun. Menuntut ilmu ni satu hal, tapi bermujahadah dengan nafsu tu satu hal yang lain. Maknanya jangan kita sangka orang yang belajar ilmu tu dia mesti kuat mujahadah, belum tentu. Belum tentu. Hatta yang hafal 15 juzuk pun buat perangai kan. 15 juzuk Quran. Hafal apa juzuk? Hafal. Orang 15 juzuk Quran pun buka baju kan. Jadi maknanya belajar ilmu satu hal, mujahadah nafsu tu satu hal yang lain. Kalau orang yang belajar ilmu tinggi sampai PhD sampai apa kan, hebat-hebat ilmu dia kan. Tapi dia tak bermujahadah dengan nafsu dia, maka dia juga boleh jadi rosak kerana nafsu. Sebab kejahatan tu tak datang daripada ilmu, kejahatan tu datang daripada nafsu. Akal ni bila dapat ilmu dia sebenarnya jadi baik. Tapi nafsu tu yang sentiasa cenderung kepada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu tu lah yang sangat menyuruh kepada kejahatan. Baik, ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka. Apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Itu maksud dia. Maka sabda ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua yang berlubang. Dua yang berlubang. Pertama mulut dan yang kedua faraj. Mulut pun berlubang, faraj pun berlubang. Kan?
kemaluan dah. Padahal ni lelaki perempuan berlubang kan. Itu dia. Ini pun satu amaran kepada kita sebenarnya. Dan sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasurat zunubuhu wa man kasurat zunubuhu fannaru awla bih. Artinya hadis itu barang siapa, siapa saja, barang siapa saja kasura kalamuhu, yang banyak perkataannya, banyak cakap. Maka nescaya banyak olehnya tersalah. Banyak oleh tersalahnya, banyaklah perkataan yang salah. Banyak perkataan yang salah, tersilap dan sebagainya. Kalau salah tu orang kata dari segi bahasa tu okeylah. Tersalah dari segi pemilihan perkataan ke, itu tak apalah. Ini maknanya salah fakta contohnya kan. Salah fakta. Ataupun banyak sangat cakap sampai masuk memburukkan orang contohnya. Banyak sangat cakap sampai tahap mencela orang, memperhina orang. Banyak sangat cakap sampai masuk bab berdusta. Nak sedapkan cakap, berdusta. Ataupun kerana banyak sangat cakap masuk bab mengumpat dan seumpamanya. Ini yang dimaksudkan. Dan barang siapa banyak tersalah, nescaya banyaklah dosanya. Ini bukan kes salah pilih perkataan. Nak tahu seni pilih perkataan, seni berucap, itu kena tanya Abang Hanif lah, dia pakar kan. Itu tak apa, salah cakap, tersalah bahasa ke kan. Itu khilaf lah. Tapi ni kes salah ni maknanya yang membawa dosa. Yang membawa dosa. Macam yang disebut tadi lah. Mengumpat, berdusta, merendahkan orang, mencaci dan sebagainya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Itu dia. Neraka. Kalaulah dia tak bertaubat, kalaulah dia tidak minta ampun, dan dia mati dalam keadaan dia mengekalkan dosa, maka neraka lah lebih utama disebabkan perkataan tadi. Wal-a'yazubillah. Sebab itulah kita ni, dari segi tarbiyah kita ni, jangan pandang orang lah, pandang diri sendiri. Kita kena ada cita-cita lah, mati dalam keadaan tak ada dosa. Mati dalam keadaan tak ada dosa. Maknanya mati dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampunkan Allah. Jadi dosa-dosa yang terampun ni dia banyak cara lah. Antaranya taubat. Antaranya ialah kafarah. Kafarah dosa dengan amalan-amalan, maka dosa itu dikafarahkan. Yang ketiga dengan minta ampun, minta maaf kepada orang-orang yang kita berdosa dengan dia. Jadi maknanya benda ni mesti dijadikan sebagai agenda hidup kita. Agenda untuk membersihkan diri kita, tazkiyahkan diri kita daripada dosa menjelang hari-hari kematian. Kalaulah kita mengekalkan dosa, contoh apa? Ini contoh orang Melayu kan. Orang Melayu apa? Orang Melayu kalau tak sembahyang dia buat apa? Tak apa, kita boleh qada. Sibuk sangat, niaga, sibuk sangat kenduri, sibuk sangat tengok mak kilau kan, sampai tak sembahyang. Maka dia senang kata tak apa, kita qada je. Bila dia kata tak apa, padahal tinggalkan sembahyang tu dosa besar kan. Tinggal sembahyang dosa besar, tiba dia kata tak apa. Bila tak apa tu, maknanya dia tak menyesal. Tinggal sembahyang tu tak menyesal. Walaupun dia qada. Qada ni asalnya untuk orang tinggal sembahyang kerana lupa dan tidur je.
Orang yang tinggal sembahyang kerana dengan sengaja ni sebenarnya tak ada qada. Tak ada nas secara jelas qada ni. Yang ada cuma ijtihad para ulama berdasarkan kaedah qiyas. Qiyas dia. Maknanya kalaulah orang yang tinggal sembahyang kerana lupa dan tidur, dia pun qada, maknanya sembahyang di luar waktu, maka lebih utamalah orang yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja kerana malas dan sebagainya, maka lebih utamalah dia qada sembahyang dia. Tapi bila orang kata tak apa, kita tak sembahyang ni, tak apa, kita qada. Maknanya apa? Maknanya dia tak menyesal tinggal sembahyang. Dia qada, okey, dia qada, katakan dia tak sembahyang isyak. Tengok mak kira dia tak sembahyang isyak kan. Contohlah. Jadi bila dia qada, maknanya dia tak menyesal pun tinggal sembahyang tu. Sebab apa? Esok lusa dia tinggal lagi. Dalam keadaan hujah yang sama, tak apa, kita qada. Tak apa, qada lagi. Nampak tak? Maknanya dia tak menyesal tinggalkan sembahyang. Sedangkan tinggal sembahyang dosa besar. Dosa besar tak boleh terampun dengan semata-mata dengan qada. Tak terampun. Dia terampun dengan taubat. Dia terampun dengan taubat sebenarnya. Taubat ni kena menyesal. Tiba-tiba tak menyesal. Tak apa. Begitulah juga dengan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil ni bukan maknanya kecil dosa dia, tak. Dia kategori dosa ni ada dosa al-kabair, yang dikatakan dosa-dosa besar, itu ada senarai dia. Syirik, derhaka ibu bapa, curi, mengumpat, mencuri, berjudi, menyuarat, berzina kan. Itu kategori al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi bukanlah bermakna dosa-dosa lain tu tak besar. Dosa buka aurat contohnya. Dosa-dosa yang lain daripada dosa-dosa. Bukan makna alah kecil je, tak. Dia tetap besar, cuma tak masuk dalam senarai dosa-dosa besar. Sebab dosa-dosa besar ni yang dalam senarai dosa besar, kategori dosa besar itu lagi besar. Jadi kalaulah dosa yang dikatakan bukan dosa besar ni, mungkin istilah yang tak tepat, dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil. Kalaulah dosa-dosa kecil ni dikekalkan, dia maintain buat dosa kecil dia sampai dia mati, maka benda tu menjadi besar. Dia akan lebih besar lagi. Dia punya orang kata volume dosa tu. Ataupun dia buat dosa-dosa kecil tapi dia buat dengan penuh bangga dan berterus terang pula. Bangga dan berterus terang. Dia buat dosa ni. Dia tengah buat dosa, tak tahulah apa dia buat dosa kan. Saya ambil gambar, selfie tengah buat dosa. Dalam selfie masuk Facebook lagi. Satu dunia tengok. Berjuta orang tengok dosa yang dia buat dalam yang dia selfie tu. Maka asalnya benda tu walaupun asalnya mungkin bukanlah dosa besar, termasuk al-kabair, tiba-tiba dia berterang-terangan, bangga pula tu, maka jadi besar dosa tu. Dosa tu jadi besar. Ini kita kena hati-hati. Dosa ni tak boleh kita bangga. Dosa ni patut kita istighfar. Dosa sepatutnya kita taubat. Dosa sepatutnya kita cari kafarah dosa. Bila buat benda tak baik, kita kena susuri dengan benda baik supaya benda yang tak baik itu terhapus. Jadi inilah antara kerja yang penting hidup kita dari segi tarbiyah diri kita ni sampailah kita mati. Baik, kalau musannif rahimahullahu taala, ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil azim.